Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Kasmawati binti Abu Kasim dari Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram. Tajuk kajian tindakan saya adalah Kids Bijak Huruf membantu penguasaan murid dalam kemahiran mengenal huruf. Isu kajian ini adalah sebanyak 15 orang murid prasekolah kelas bijak masih tidak menguasai kemahiran mengenal huruf dengan baik. Isu ini timbul apabila pemerhatian yang dilakukan oleh guru mendapati murid-murid tersebut cepat berasa bosan, kurang memberi tumpuan dan perlukan bimbingan sepenuhnya daripada guru dan PPM ketika aktiviti bacaan kalam setiap pagi. Guru merasakan bahawa program kalam ini tidak sesuai untuk murid 5 tahun dan guru perlu mencari alternatif lain bagi menangani masalah ini. Pemerhatian 1. Program kalam merupakan program daerah yang dilaksanakan bagi membantu murid-murid prasekolah menguasai kemahiran asas membaca. Soalannya, kenapa 15 orang murid masih tidak boleh mengenal huruf sedangkan program intervensi kalam adalah bertujuan untuk membantu murid menguasai kemahiran ini? Dari sini saya dapat jawapan bahawa program ini tidak sesuai untuk murid 5 tahun yang mempunyai tahap perkembangan yang lambat. Jiwa mereka adalah jiwa bermain dan bukannya pegang buku semata-mata, serta mereka juga tidak boleh memberi tumpuan dan memerlukan bimbingan guru sepenuhnya. Pemerhatian 2 saya mengambil contoh 2 hasil kerja murid. Di sini dapat lihat contoh hasil kerja murid yang sangat mudah. Cuma murid-murid hanya perlu melekatkan huruf yang sama. Guru telah memberi contoh dan murid hanya melekatkan huruf yang sama dalam kotak tersebut. Tetapi masih terdapat murid yang melekatnya dengan cara yang salah, huruf yang terbalik. Cuba lihat di sini ada yang lekat huruf terbalik. Okey. Inkuirikan dirinya kenapa murid tidak dapat menyelesaikan aktiviti mudah ini. Jadi jawapannya adalah murid masih tidak menguasai kemahiran mengecam huruf yang sama, murid tidak faham arahan guru dan juga mungkin murid pertama kali melaksanakan aktiviti ini. Pemerhatian 3. Daripada dapatan ujian lisan pada bulan April, saya melihat tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf kecil adalah kurang daripada 18 huruf. Apakah punca murid tidak menguasai kemahiran ini? Jawapannya adalah PDPR tidak berjaya kepada murid-murid tersebut. Pemerhatian 4. Murid tidak bersemangat pada waktu pagi. Mereka tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk membuka buku kalam, membuat aktiviti menulis dan membaca. Mereka hanya menunggu arahan daripada guru dan PPM terlebih dahulu. Soalannya, kenapa murid tidak boleh menjadikan aktiviti kalam sebagai rutin harian mereka pada waktu pagi? Jawapannya adalah aktiviti tersebut tidak melibatkan rangsangan, tidak menarik dan membosankan, bukan aktiviti hands-on dan murid tidak dapat meneroka sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat gambar yang saya tunjuk di sini. Kita dapat lihat ada murid yang tidur, ada murid yang termenung. Kerana program kalam dilihat sangat membosankan. Rumusan daripada pemerhatian guru, apakah aktiviti yang sesuai untuk murid-murid ini? Jawapannya adalah aktiviti yang melibatkan penggunaan alatan dan bukannya buku semata-mata. Jadi solusinya di sini adalah guru perlu menyediakan satu bahan yang mempunyai pelbagai aktiviti yang boleh memberi rangsangan kepada murid. Fokus utamanya adalah
kemahiran mengenal huruf. Setelah membuat pemerhatian dan mendapatkan jawapan bagi permasalahan tersebut, guru telah menetapkan sasaran untuk kajian tindakan ini adalah seramai 15 orang murid agar mereka dapat mengecam dan menyebut sekurang-kurangnya 18 daripada 26 huruf dengan betul. Jadi, untuk mencapai sasaran ini, guru telah membuat tindakan iaitu mewujudkan kumpulan WhatsApp yang terdiri daripada ibu bapa murid-murid tersebut bagi memudahkan pemantauan aktiviti dan maklum balas ketika sesi PDPR. Objektif utama adalah murid boleh menyebut 18 daripada 26 huruf secara rawak dengan betul. Tindakan guru adalah guru membuat aktiviti, murid perlu menyebut huruf yang disusun dan dibentuk daripada do. Ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan daya ingatan murid dalam mengenal huruf. Objektif yang kedua, murid boleh memadankan 26 huruf yang sama dengan betul. Jadi, tindakan guru adalah pelaksanaan aktiviti pada setiap hari dan berulang-ulang dapat membantu murid menjadi lebih mahir dalam mengecam huruf. Objektif kajian tindakan ini diukur melalui penilaian prestasi ujian bacaan huruf secara rawak. Murid yang dapat menyebut lebih daripada 18 huruf dengan betul dikira berjaya mencapai objektif. Perlibatan ibu bapa sangat penting dalam menentukan indikator kejayaan kajian ini. Ibu bapa perlu menghantar video bacaan atau rekod bacaan murid sebagai eviden untuk guru membuat pentafsiran dan penilaian. Pelaksanaan aktiviti Kids Bijak Huruf. Kids Bijak Huruf adalah merupakan alternatif kepada aktiviti bacaan kalam yang dilihat tidak berkesan kepada 15 orang murid prabijak. Kids ini mengandungi pelbagai aktiviti dan permainan huruf yang boleh diterka sendiri oleh murid. Antaranya adalah kad cari kembar saya, lengkapkan huruf dan aktiviti membentuk huruf daripada do. Aktiviti ini dilaksanakan dalam dua fasa, iaitu fasa bersemuka yang dilaksanakan pada awal pagi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula, dan yang kedua, fasa lanjutan atau fasa PDPR, iaitu Kids Bijak Huruf ini diberikan kepada 15 orang murid tersebut untuk bimbingan ibu bapa di rumah. Ini contoh gambar-gambar aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Ini contoh gambar-gambar pelaksanaan semasa fasa lanjutan dilaksanakan di rumah, juga dilaksanakan secara rutin setiap pagi sebelum PDPR di bawah bimbingan ibu bapa. Ini bukti kutipan data kerjasama daripada ibu bapa. Mereka membuat ujian lisan kepada anak-anak dan menghantar bukti kepada guru untuk penilaian. Ini merupakan hasil dapatan kajian daripada rajah ini menunjukkan bahawa 12 orang murid berjaya mencapai objektif, manakala 3 orang murid tidak berjaya mencapai objektif. Daripada graf ini, kita dapat lihat perbandingan ujian pra dan ujian pos. Jadi, kita dapat lihat di sini, semua murid-murid berjaya meningkatkan prestasi selepas selepas menggunakan Kids Bijak Huruf ini. Pemerhatian semula dan refleksi. 12 daripada 15 orang murid boleh mengecam dan menyebut melebihi 18 huruf secara rawak dengan betul. Ini kerana ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan aktiviti ini.
ibu bapa berjaya menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti rutin pada setiap pagi sebelum menjalankan PDPR. Dan juga aktiviti di dalam Kids Bijak Huruf ini sangat menarik minat murid-murid untuk mereka laksanakan. Perhatian yang kedua, murid sangat berkeyakinan melaksanakan aktiviti ini. Ini kerana aktiviti ini berfokuskan hands-on, sesuai dengan peringkat umur mereka dan juga aktiviti ini mengandungi kad jawapan sebagai rujukan. Perhatian yang ketiga, guru mendapati 3 orang murid dapat menyebut kurang daripada 18 huruf. Ini bermaksud mereka tidak mencapai objektif kajian. Soalannya, apakah mereka dikategorikan sebagai murid yang gagal? Pada pandangan guru, walaupun mereka tidak berjaya mencapai objektif mengenal huruf, tetapi mereka berjaya mencapai objektif mengecam huruf yang sama. Ini juga merupakan satu kejayaan kerana data sebelum kajian ini menunjukkan cara penyusunan huruf yang tunggang terbalik. Jadi apabila aktiviti yang sama diberi, terdapat peningkatan dalam penyusunan huruf. Dari segi menyebut huruf juga, 3 orang murid tersebut mencatat peningkatan. Kenapa 3 orang murid tersebut tidak berjaya mencapai objektif kajian mengenal dan menyebut sekurang-kurangnya 18 huruf? Jawapannya adalah faktor sosioekonomi. Ibu bapa mereka bekerja, jadi kurang mendapat bimbingan sepenuhnya di rumah. Dan juga mereka mudah lupa. Apakah tindakan guru terhadap 3 orang murid tersebut? 3 orang murid tersebut ini akan dibimbing secara inklusif apabila sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka nanti. Di sini dapat saya simpulkan bahawa Kids Bijak Huruf ini berjaya meningkatkan tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengenal huruf. InsyaAllah saya akan upgradekan lagi Kids ini untuk program bacaan perkataan pula. Sekian, terima kasih.